Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu, dan malam ni kita akan berkongsi satu topik yang pentinglah, mengenai mu'alaf, cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf di Malaysia. Kita bincang konteks di Malaysia. Tapi sebelum itu, boleh tak saya minta izin sikit saja untuk memperkenalkan diri saya? Boleh ke? Sedikitnya. Nama saya Lim Jui Sun. Bukan senang orang nak baca nama saya dengan tajwid yang betul. Lim Jui Sun ni nama saya sebelum Islam, nama lama. Tapi selepas saya memeluk agama Islam, saya kekal nama Islam saya Lim Jui Sun. Saya tahu ramai orang tak biasa, betul? Bapa saya kata, kalau orang tak biasa, biasa-biasakan. Mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Tak semestinya. Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat senario zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam daripada bangsa lain, kaum lain yang memeluk Islam. Baginda tak suruh mereka tukar nama. Siapa di kalangan mereka? Kenal tak Salman Al-Farisi? Salman ni orang Arab ke orang Parsi? Dia kekalkan nama Parsi, dia tak tukar nama Arab. Bilal bin Rabah, Bilal, orang Arab ke orang Afrika? Dia pun kekalkan nama. Kalaulah sunnah Nabi ini masuk Islam kena tukar nama Arab, kenapa Nabi tak suruh sahabat-sahabat ni masuk Islam tukar nama? Mereka sunnah Nabi, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Dia tak macam Malaysia. Semua yang masuk Islam nama dia mau kacau. Kacau baik ke tak baik? Sebenarnya tak salah pun. Niat, tujuan utama adalah supaya permudahkan kita mengenali orang itu Islam ke tak Islam. Sebab itulah kita suruh mereka tambahlah satu nama, supaya mudah nak kenal. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, saya tak tukar nama bukan nak buat hal. Saya tak tukar nama tujuannya nak permudahkan orang memeluk agama Islam, untuk orang dekati agama Islam. Itu tujuannya. Apa makna nama saya? Lim. Lim ni, okay, nama keluarga. Saya daripada pokok Lim. Dan Lim ini tak ada mengena dengan Lim Guan Eng. Yang kedua, nama kedua saya, Jui, dituju kepada nama keturunan. Maksudnya, bapa saya keturunan ke-26, saya ke-27, anak saya ke-28. Nama kedua tu mewakili keturunan. Kalau seseorang Cina tu masuk Islam, dia buang nama kedua, you buang nama keturunan, you putuskan hubungan seolah-olah dengan keluarga kamu. Nama ketiga saya Sun. Sun adalah nama peribadi saya. Panggil saya sepatutnya panggil Sun, tapi orang asyik panggil saya Lim. Banyak Lim So, Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Itu maksud nama saya. So, saya kekalkan. Dan hari ini, selepas saya 25 tahun masuk Islam tak tukar nama bukan isu lagi. Sudah jadi suatu kebiasaan dah. Betul? Mula-mula saya tak tukar nama, mana-mana pergi, mana boleh. Tapi hari ini, alhamdulillah. Ingat ya, bukan nak buat hal, hanya sekadar nak permudahkan. Nak menarik orang kepada agama Islam, kita permudahkan dulu. Yassiru wala tu'assir, permudahkan, jangan susah-susahkan. Beri berita baik dan jangan menakut-nakutkan.
Okey, itu sedikit perkenalan tentang diri saya. Kita terus kepada perbincangan malam ini, iaitu cabaran mu'alaf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa maksud mu'alaf? Orang yang bukan Islam masuk Islam dipanggil mu'alaf. Itu betul? Satu pendapat. Mu'alaf sebenarnya dia rujuk kepada, dia lebih tepat rujuk kepada hati mereka yang berjinak dengan Islam. So bagi orang yang bukan Islam, bukan bila dia masuk Islam kita panggil dia mu'alaf, tu betul. Tapi termasuk orang yang belum masuk Islam, kalau dia datang untuk dengar kuliah, dia datang untuk belajar, dia datang belajar solat, belajar tentang Islam saja, dia berjinak dengan Islam, maka mereka pun digelar sebagai mu'alaf. Tetapi bila seseorang tu sudah memeluk agama Islam, sudah mengamalkan fardu ain, fardu kifayah, dah faham ya? Amalkan, maka orang itu tak sesuai lagi dipanggil mu'alaf. Dia sepatutnya dipanggil mukallaf. Saya sudah masuk Islam 20, nak masuk 26 tahun. Hulu hilir orang memperkenalkan saya, malam ini kita amat bertuah, didatangi oleh seorang mu'alaf. Tak tahu saya mu'alaf ke you mu'alaf. Kita tak tahu lagi kan. So bila mu'alaf ini sebenarnya kan, ramai orang ingat orang yang masuk Islam dipanggil mu'alaf. Sebenarnya tak boleh pukul rata. Zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat, kenal tak? Abdullah ibn Jaril. Dia memeluk agama Islam, iman kuat. Dia memeluk agama Islam, dia banyak duit, banyak harta. Dia bukan mu'alaf, dia terus mukallaf. Dia tak boleh terima zakat, malahan dia kena bayar zakat. Boleh faham ke? Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Dalam Quran Allah sebut tentang mu'alaf qulubuhum, nak ambil hati mu'alaf. Dan orang yang lahir dalam keluarga Islam, sekiranya mereka tak faham Islam, mereka jahil mengenai agama Islam, sebenarnya mereka ni masuk dalam kategori mu'alaf. Sepatutnya zakat diagihkan kepada keluarga-keluarga Melayu. Ada di kalangan mereka mungkin kekurangan, tak banyak kekenalan tentang Islam, jauh daripada Islam, iman lemah, maka mereka sepatutnya layak dapat zakat. So kita nak ambil hati mereka supaya mereka rasa bahawa, wow, saya beragama Islam. Bila saya tak faham Islam, saya dalam keadaan susah pun, orang Islam bantu saya. Sebetulnya itu dipanggil ambil hati. Ambil hati ni bagi zakat yang banyak ke zakat yang sikit? Tak pasti. Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata bagi zakat yang banyak kepada golongan yang masuk Islam. Supaya apa? Supaya kemudian bila mereka kembali, mereka tak minta zakat, malahan mereka bayar zakat. Saya masih ingat lagi dulu saya sebelum Islam agama Nasrani. Boleh faham ya? Saya tak nak gunakan C punya spelling, saya gunakan Nasrani. Saya harap orang sini boleh faham. Mereka bagi zakat. Zaman saya masuk Islam, saya tak terima zakat. Tapi bandingkan dengan zakat yang diberikan pada masa itu dengan agama lama saya, mereka bagi 10 kali ganda lebih daripada kita bagi. So mana satu agama yang lebih Islamik. Nabi Muhammad SAW, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ingat lagi tak Abu Sufyan? Abu Sufyan, saya terpaksa pendekkan, Fatu Mekah, segala rampasan yang dirampas, baginda bagi berapa ekor unta kepada Abu Sufyan. Kita ingat lagi tak? Itu dipanggil mu'alaf qulubuhum. Sebab bila Abu Sufyan memeluk agama Islam, dia tak lafaz, dia hanya lafaz la ilaha illallah. Dia tak lafaz Muhammadur Rasulullah.
Kalau hari ini orang lafaz la ilaha illallah, kita cakap dia Islam ke bukan Islam lagi? Tapi Nabi terima tak pengislaman dia? Nabi terima. Dia tak lafaz Muhammadur Rasulullah sebab dia tak tahu Nabi Muhammad SAW sama ada dia seorang pesuruh Allah atau seorang pemerintah yang nak kuasa, yang nak menindas rakyat dan sebagainya. Tetapi bila Nabi bagi dia 100 ekor unta, tahu tak unta? Zaman Nabi Muhammad SAW, seekor unta sebiji Mercedes-Benz sekarang. Nabi bagi dia 100 biji Mercedes-Benz. Saya sudah masuk Islam 26 tahun. Tak mau cakap Mercedes-Benz, kancil pun tak ada. Dan bila Nabi bagi dia 100 ekor unta, dia pula tak cukup. Dia kata, kalau saya bawa anak saya masuk Islam, anak dapat tak? Nabi bagi lagi. Dan akhir sekali, dia mengucap syahadah, 2 kalimah syahadah sepenuhnya. Dan dia betul percaya Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang Rasul yang Allah utuskan untuk bimbing manusia. Bukan nak kuasa, bukan nak menindas. So, bagi zakat yang banyak ke sikit? Kena bagi banyak sepatutnya. Okey. Now, bila kita sebut perkataan mu'alaf, kita dah bincang. Perkataan kedua, biasanya kalau orang yang English speaking, dia akan gunakan perkataan convert. Are you a convert, Brother Lim? Dia akan gunakan perkataan convert. Perkataan convert ini tak salah sebenarnya. Hanya saya sendiri kurang selesa nak gunakan perkataan convert sebab dia sering kali digunakan oleh missionary Nasrani. Faham tak? Mereka pergi ke merata dunia, pergi convert orang. Saya lebih suka menggunakan perkataan reverts. Kalau orang putih kata reverts. Kenapa saya minat gunakan perkataan reverts? Sebab ada sebuah hadis sahih. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini semua dilahir dalam fitrah Islam. Tak peduli dah dilahirkan dalam apa-apa agama. Okey, tapi bila mereka lahirkan di muka bumi ini, mereka dilahirkan dalam fitrah Islam. Suci, bersih, tanpa dosa. Setuju tak? Mak bapak mereka yang mencorakkan dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan selainnya. Dan bila mereka dah besar, mereka kenal Islam, mereka kembali kepada Islam, mereka memeluk agama Islam, dia bukan convert, dia revert, dia kembali kepada agama asalnya, fitrahnya, asalnya semasa dilahir di muka bumi ini. Clear kan? So saya lebih selesa gunakan revert. Saya selalu bila tahun baru Cina, saudara mara bukan Islam datang, dia kata, Brother Lim, I heard you convert to Muslim. I said no. But everybody say that. No, I revert. What is revert? Dia tak faham, baru saya terangkan. Setiap kanak-kanak dilahirkan, tapi saya tak kalah hadis itu. Saya bagi mesej saja. Macam itulah ambil peluang untuk menyampaikan dakwah. Nah, perkataan yang ketiga, ini popular di kalangan Malaysia. Saudara baru. Ada baru, mesti ada yang lama. Ada lama, pasti ada setengah-setengah sudah expired. Salah tak kita gunakan perkataan saudara baru, saudara kita? Walaupun zaman Nabi Muhammad SAW, baginda tak pernah gunakan kepada para sahabat yang memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar, you ni saudara baru. Ada? Tak ada. Perkataan tu tak digunakan. Tapi boleh tak kita gunakan? Boleh. Saudara kita pun boleh. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tapi kalau kita gunakan perkataan itu, dan perkataan itu menimbulkan masalah, menjadikan perkataan itu jadikan apa? Oh, you saudara baru, you second grade Muslim. Bila kita, saya bagi contoh, mungkin muslimat di sini, pernah saya bawa orang masuk Islam dengan seorang sahabat lah. Kami berdua ni memeluk Islam dah lama. Saya dah nak masuk 26 tahun. So bila bawa orang tu nak masuk Islam,
Pegawai tu tanya, kata ada bawa saksi tak? Saya pun cakap lah, saya dengan sahabat saya, kami berdua lah tu. Tak boleh, tak boleh. Mu'alaf tak boleh jadi saksi. Kalau nak bawa, kalau sahabat ni nak masuk Islam, kamu kena pergi luar, pergi cari 2 orang Melayu bawa masuk jadi saksi. Maksudnya apa? Kefahaman dia apa? Mu'alaf ni second grade Muslim, tak layak jadi saksi. Kalau kita ada kefahaman sedemikian, maka perkataan mu'alaf ini tak sesuai digunakan. Saudara baru tak sesuai digunakan. Sebab dalam agama Islam tak ada kasta. Tak ada kasta. Tak ada kelebihan orang yang baru. Tak ada kelebihan orang yang lama. Setuju tak? Yang Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi aqab. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Bukan baru, lama, expired. Siapa yang lebih bertakwa? Tak ada orang beritahu, hanya Allah tahu saja. Betul tak? Maka dalam agama Islam tak boleh, tak ada kasta. Kalau kefahaman gunakan perkataan tu boleh menyebabkan jadi kasta, maka perkataan tu kena berhentikan. Tapi kalau tak ada, teruskan. Tak ada masalah. So itu tentang definisi. Ini soalan cepumas kepada muslimin muslimat di sini. Siapa di sini pernah mendidik, membimbing mu'alaf secara teratur? Wah, orang sini merendah diri, banyak buat kerja, tak mau bagi orang tahu. Tiap-tiap tahun di Malaysia, kita ada 8 hingga 10 ribu orang memeluk agama Islam. Ramai tak? Hari ini 8 hingga 10 ribu. Tahun ini. Tahun depan 8 ribu, 10 ribu. Tiap-tiap tahun begitu ramai masuk Islam. Kalau kita, biasanya di Malaysia, kita lepas tangan, tahu tak lepas tangan? Kita akan lepas tangan, ini kerja jabatan agama. Jabatan agama pun ada had mereka, betul tak? Mereka ada pekerja yang terhad. Mana boleh tiap-tiap tahun 8 hingga 10 ribu dia nak jaga semua. Kita rakyat biasa, kita NGO, kita masjid surau, perlu tak kita bekerjasama dengan jabatan agama? Perlu tak kita bantu mereka? Bila perkara tak elok, selalu jabatan agama tak buat kerja. Jabatan agama buat kerja. Mereka banyak buat program. Tetapi tercicil tu janganlah salahkan dia. Kadang-kadang mu'alaf tu sendiri tak nak pergi belajar, salahkan jabatan agama. So, I rasa banyak kita perlu bantu kerjasama dengan jabatan agama untuk menjaga bimbing mu'alaf. So, begitu ramai orang yang masuk Islam, tak belajar agama, tidak mengikuti kelas. Maka tugas kita lah yang pergi cari golongan itu, pergi didik, bimbing, supaya mereka faham Islam, supaya mereka mengamalkan Islam. Tapi di Malaysia, terbalik punya. Orang masuk Islam, tak ada orang berlumba-lumba nak jaga didik. Kita lumba bila dia murtad. Semua orang mula cerita. Kita ketak, kita kena ni, kena itu. Masuk Islam lah masa tu yang kita kena didik dia. Bukan murtad, kita nak berlumba-lumba. So, kalau kita nak didik bimbing mu'alaf, ada beberapa perkara yang kita perlu faham dulu. Yang pertama, mereka ni sebenarnya berhijrah daripada kepercayaan lama, budaya lama kepada kepercayaan baru, budaya baru. Setuju tak? Mudah ke tak mudah mereka nak tinggalkan segala-gala kefahaman sebelum itu, segala-gala budaya sebelum itu, tiba-tiba? Mereka perlu tak masa untuk menyesuaikan diri? Sebab itu tak, tugas kita ni adalah bimbing, didik. Bukan haram, dosa. Bukan kita paksa, bukan kita tekan dia. Kadang-kadang bukan dia sengaja nak buat. Saya bagi contoh. Kita ajarin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah. Itu teori. Tapi dalam dirinya ada banyak syirik
kefahaman dalam diri. Kamu selagi belum terangkan apa itu syirik, betapa bahaya syirik, boleh membatalkan akidah. Kalau kamu tak terangkan dengan jelas supaya dia faham, syirik tu masih tetap dalam dirinya, masih tetap dalam badannya. Orang masuk Islam, dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dah solat belum? Dia dah puasa belum? Dia dah zakat belum? Dia dah haji belum? Rukun iman dia faham tak? Yang selainnya tak payah cerita. Tak payah kata cerita tentang Quran, hadis dan sebagainya. Berarti mereka perlukan orang bimbing, didik side by side. Nak ajar mu'alaf bukan guru ajar anak murid, bukan. Guru dengan mu'alaf sama-sama, we are friend. Saya didik, I show you how to do, you follow me. Itu macam. Tapi setiap mu'alaf perlu didikan bimbingan sekurang-kurangnya 2-3 tahun. Siapa di sini sanggup? Setakat ini saya cakap bahasa Melayu, you all faham tak? Sebab saya cakap apa pun tak ada feeling punya. Saya pun risau. Kalau orang sini faham bahasa orang putih, saya cakap orang putih, no problem. So, itu yang pertama. Yang kedua, Iman orang yang baru masuk Islam. Tadi saya sebut tadi, hanya mengucap 2 kalimah syahadah tu, kuat tak iman dia? Tak kuat. Dia macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Setuju? Nak didik orang yang baru masuk Islam, kamu tahu tak caranya? Tahu tak caranya? Nak didik orang yang baru masuk Islam. Iman mereka macam bayi. Walaupun dia besar, walaupun dia dewasa, walaupun dia tua, tapi iman dia macam bayi. Kamu kena layan iman dia, bukan layan usianya. Contohlah, kalau dia solat 2 waktu, kita solat 5 waktu, apa kita kata kepada dia? Sengaja tinggalkan solat 3 kali, itu dosa besar. Tahu tak, tinggalkan solat dosa besar. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Majah yang bermaksud, sesiapa yang sengaja tinggalkan solat, seolah-olah matilah semua ahli keluarganya dan hilanglah segala harta bendanya. Dalam Sahih Muslim, perbezaan antara orang Islam dan kafir adalah bergantung kepada solatnya. Tengok, kamu tinggalkan solat, kamu tak beza dengan orang kafir. Dalam Sahih Bukhari, yang bermaksud, hadis ini bermaksud, perkara pertama yang Allah akan hitung daripada kita adalah solat kita. Betul tak? Perkara yang pertama Allah akan hitung. Kalau kita cakap dengan mu'alaf, baru masuk Islam 1 bulan, 2 bulan, kamu cakap dengan dia hadis ini, you rasa-rasa dia rasa macam mana? Faham tak? Lain kali saya tak mau datang lagi. Lagi buat lagi banyak dosa. Tak datang lagi senang. Kata kan? Sebab bukan macam tu. Kalau orang yang dah solat 2 waktu, kalau saya lah, saya akan kata, tahniah sahabat, Masya Allah, kamu baru masuk Islam sebulan, kamu sudah boleh solat 2 waktu 1 hari. Itu satu pencapaian yang sangat hebat. Tahniah. Kalau you boleh tambah lagi, lagi banyak pahala kamu dapat. Saya bukan bincang dosa, saya bincang pahala. Sebab orang yang baru masuk Islam, takkanlah kita nak dia tiba-tiba 5 waktu. Setuju tak? Lepas tu saya akan bagi hadiah kat dia. Sama ada hadiahkan buku ataukah hadiahkan tiket. Tiket khusus pergi belajar khusus khas hujung minggu. Biar dia ikuti khusus. Dan dia punya kefahaman akan meningkat. Biar dia ikuti, baca buku, imannya meningkat. Kita bantu tak cari buku-buku bacaan untuk dia? Atau tape-tape, atau video-video. Supaya boleh membantu kefahaman dia meningkat. Dan di IDT, di Kuala Lumpur, kami bukan saja mengajar one-on-one. Lepas tu one-on-one, asas tak basic ada, dia masuk dalam grup perbincangan, dia meningkat. Pergi ke level yang kedua. Lepas tu kita akan masukkan dia belajar Diploma Islamic Studies. Mu'alaf tempat saya ni, semua sekurang-kurang dah habis pengajian Diploma Islamic Study. Pengajian Islam, diploma. Dah habis, kami akan sambung lagi mereka buat Advanced Diploma. Dan lepas kita train mereka jadi pendakwah. Berapa ramai di sini sudah habis diploma pengajian Islam? Halo?
Wah, semua PhD. La ilaha illallah. Baru saya tahu. Merendah diri, PhD. So, nampak tak? So, cara pendekatan tu penting. Yang penting di sini adalah bila iman mereka macam bayi, kita kena bimbing dia slow and steady. Tak payah rush. Nothing to rush. Kadang-kadang kita ni, kita tak tahu cara mengajar. Poin ketiga saya nak bincang adalah tentang pendekatan. Gunakan umpan yang sesuai mengikut keadaan. Faham tak umpan? Orang sini ada pengalaman tak pancing ikan? Ada? Nanti dulu test dulu tengok tahu pancing ke tak tahu pancing. Kita pergi pancing ikan, gunakan umpan yang kita suka ke umpan yang ikan suka? Cakap betul-betul. Oh, sekarang ni kita orang Islam. Orang yang bukan Islam nak masuk Islam. So kita orang Islam nak pancing ikan lah. Bukan Islam nak masuk, kita nak dakwakan dia kan, dia nak masuk Islam kan. So kita gunakan umpan kepada dia macam mana? Kita mengajar dia gunakan umpan bahasa Melayu ke, umpan bahasa Cina ke, umpan bahasa Tamil. Kita gunakan bahasa apa dulu? Bahasa Melayu tu umpan yang you suka ke, yang orang yang nak masuk Islam tu suka? Halo? Kita di Malaysia, aku tak peduli lu siapa. Apa jenis ikan aku tak peduli. Janji saya gunakan umpan yang saya suka. Sebab itulah ramai orang yang masuk Islam dia tak mahir Melayu. Tetapi dia susah nak faham. Sebab kita ajar dalam bahasa Melayu. Itu satu. Yang kedua, paling berat sikit adalah kita gunakan bahasa Melayu yang bunga-bunga. Tahu tak bunga-bunga? Bahasa Melayu tu banyak bunga. Bukan, faham tak? Bunga-bunga. Saya masih ingat lagi masa mula-mula saya masuk Islam. Saya dapat SMS. Mesej lah. Orang mesej saya, dia kata, Assalamualaikum saudara Lim. Ana nak jemput saudara Lim berkongsi pengalaman di Masjid Ana. Aku tengah fikir, mana satu perempuan Ana aku jumpa tepi jalan ni. La ilaha illallah. Dengan orang yang masuk Islam, tak perlulah gunakan bahasa Arab. Dia tak tahu. Betul-betul. Kita jangan gunakan bahasa yang bunga-bunga lah. Gunakan bahasa yang mudah-mudah. Dan saya bila belajar, masa tu belajar kat sekolah pondok di Melaka. So bila belajar ni, mereka ni ustaz tu kata, Beralim, okay, semualah anak-anak. Dia panggil anak-anak tu. Malam ni kita akan belajar sifat 20. Orang Cina bila dengar sifat ni lain macam. Faham dia? Tahu tak sifat? Tak faham. Sifat dalam bahasa Cantonese, logat Cantonese adalah buntut. Malam ni ustaz nak ajar kita 20 jenis buntut. Wah, aku pun nak dengar juga. Ada beza ke? Tak, bahasa tu. Dan ustaz bila ajar, Allah tu Allah. Tiba-tiba dia tak pandai cakap Melayu pun pelat. Allah tu Allah. Lawannya taklah. Lama. Allah lawan taklah. Tiba-tiba ustaz tanya, Lim, faham tak? Depan-depan ramai-ramai orang. Tak boleh cakap tak faham. Cakap tak faham, orang kata aku bodoh. So aku cakap faham sikit-sikit. Tiba-tiba ustaz kata, cuba terangkan apa yang you faham. Mati aku. Saya pun jawab lah. Mula-mula Allah ada. Bila surah lawan, surah tak ada. Ustaz, Allah pergi mana? Pening tak orang? Dan kadang-kadang ustaz pula cakap, kebiasaan orang Melayu cakap dengan Allah Ta'ala. Pernah dengar? Halo? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ringkaskan lagi. So bunyinya macam apa? Allah Ta'ala. Ustaz tadi dia kata Allah. Sekarang kata Allah Ta'ala. Allah kata Allah. Cakap betul-betul saya pun pening. Bahasa. And then gunakan bahasa Arab lagi. Sebab itulah bila kita didik bimbing mu'alaf ni, kita kena adjust kita punya frekuensi untuk memahami, untuk match dia punya frekuensi supaya dia senang nak faham. Kalau kita tak boleh cakap bahasa lain, tak apa. Gunakan bahasa Melayu yang mudah. Setiap perkara bagi contoh, bagi cerita supaya dia faham. So, umpan masalah kita hari ini. Yang seterusnya, yang kita perlu tahu adalah, mu'alaf ini, mereka masuk Islam sebab apa?
Apa sebab yang utama? Kahwin lah, cinta. Betul? Sebab cinta ni pintu tak tutup punya. Cara lain masuk Islam banyak kunci punya. Sebab itulah sebahagian besar orang memeluk agama Islam kerana cinta. Pepatah Melayu kata, bila cinta itu sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Sambung lagi, saya punya pepatah, bila cinta itu sudah tak jadi, coklat rasa tai kucing. Masalah kita hari ini, ramai orang masuk Islam kerana cinta. Dan kita pula nak cepat-cepat Islamkan dia, nikahkan dia. Bagi saya, jangan buat begitu. Bukan tak nak dia Islam. Kita nak dia faham dulu, baru masuk. Bukan masuk, hanya mengucap syahadah, tak faham Islam langsung. Nah, bila you masukkan Islam kat dia, nikahkan dia, lepas ni you suruh datang kelas, you rasa dia datang tak? Dia sudah dapat apa dia mau tak ada motivasi lagi mau datang. Saya beringkali orang nak masuk Islam, saya akan cakap dengan dia, saya tak galakkan kamu masuk Islam sekarang. Lim, you tak nak orang masuk Islam ke? Bukan, saya nak, tetapi dia belum faham lagi. So saya akan ajak dia bawa bakal isteri, kalau boleh mak mertua semua, bakal mak mertua, bapa mertua semua sekali datang. Tahu kenapa? Supaya saya buat tuning. Sebab kahwin campur ini, perbezaan budaya ni sering kali menyebabkan perpecahan rumah tangga. Okey? Saya cakap dengan dia, saya tak galakkan, saya bagi sebab. Pertama, okey, kalau kamu mengucap syahadat masuk Islam sekarang tanpa kefahaman, kamu boleh amalkan tak Islam? Tak boleh. Okey. Nah, kamu ni ketua di rumah. Jadi ketua, kamu tak tahu Islam, tak tahu solat, tak tahu puasa, tak faham Islam. Macam mana kamu nak bimbing keluarga? Bila ada masalah, penyelesaiannya macam mana? Gunakan Quran dan Sunnah sebagai penyelesaian atau gunakan otak manusia sebagai penyelesaian? Bayangkan, kalau kamu kahwin tanpa nikah, okey, tanpa memahami Islam, macam mana kalau ada anak nanti? Kalau you tak tahu Islam, anak tahu Islam tak? Hidup dalam keluarga ahli Islam tak? Bila Ramadan Raya, kamu balik rumah mak mertua, bapak mertua, orang semua bangun pagi-pagi sahur, orang solat, buat tarawih, kita bangun buat tahajud dan sebagainya. You semua tak tahu. Bila you tak buat, you tak tahu, ahli keluarga macam mana? You sendiri rasa macam tak selesa. Tahun depan aku tak nak balik lagi. Lama kelamaan hubungannya dengan mertua lagi jauh dengan, boleh faham tak? Dan isteri rasa tak tahu nak buat lah. You tak nak balik, tapi isteri nak balik, nak bawa anak balik. So apa akan jadi? So perkara ini sering kali berlaku. Bagi saya, datang kelas dulu. Sekurang-kurangnya datang kelas saya 10 kali. 10 kali saja. Tapi dalam 10 kali itu cukup untuk saya, bagi dia asas Islam yang dia perlu tahu, supaya dia bangga jadi seorang Muslim, supaya dia rasa dia dalam agama yang benar, dan supaya dia tahu bila ada apa-apa masalah ada guru untuk minta pandangan, nasihat dan sebagainya, supaya kita jadi keluarga angkat kepada dia, supaya macam-macam lah. So penting tak? So janganlah terlalu nak cepat syahadakan. Bukan tak boleh. What to rush? Tak perlu tergesa-gesa. Yang penting kefahaman. Orang yang dalam grup saya mengajar dalam bahasa Mandarin. Ramai non-Muslim dalam grup saya, datang kelas saya. Dan saya tak pernah nak, bila nak masuk Islam, jom masuk . Saya tak buat begitu. Saya ajar, saya didik. Dan tiap-tiap minggu kita akan dapat telefon. Blim, I'm ready to embrace Islam. Saya ready untuk nak memeluk agama Islam. So bila mereka dah okey, siapa punya tanggungjawab untuk didik, bimbing mu'alaf? Sanggup ke? You tahu tak?
didik bimbing mu'alaf ini, ramai orang ingat this is problem. Buat kerja ni, buat kerja problem. Betul? Dia tak ada tempat tinggal, kita kena cari tempat tinggal. Dia tak ada duit makan, kita kena beri duit makan. Dia nak belajar, kita kena luangkan masa ajar dia. Kadang-kadang dia ada masalah tengah malam, kita kena pergi jumpa dia. Dia akan ambil masa peribadi kita, ambil wang peribadi kita. Kita rasa menyusahkan. Tapi kalau you faham didik bimbing mu'alaf ini adalah happy problem. Pernah belajar tak happy problem? Problem yang happy. Sebab dia akan bawa pahala yang begitu banyak kepada kamu. Dan bila kita dah mati pun, pahala tu berterusan. Sebab dia akan ajar anak bini dia. Anak bini dia akan ajar, anak dia akan ajar cucu dia contohnya. Bahawa pahala tu akan berterusan. Bagi saya, no pain, no gain. Takkanlah kita nak dapat pahala tak ada usaha. Betul? Tapi saya nak beritahu, kita ada ramai mu'alaf memerlukan bantuan kamu untuk tolong didik, bimbing. Sanggup tak? Kalau sanggup, kita anjurkan satu kursus latihan. Saya ajar kamu macam mana nak didik, bimbing mu'alaf. Kalau kamu buat didik, bimbing mu'alaf, kalau tak belajar, kamu bukan membantu agama Islam. You are not helping. Bukan bantu bawa non-Muslim mu'alaf ni dekat kepada Islam. Tetapi kita akan buat mereka lebih jauh. Kita bukan permudahkan dia, kita akan menyusahkan dia. Sebab kebanyakan pendakwa-pendakwa yang nak buat kerja, mereka tak belajar usul fiqh, kawaid fiqhiyah dan maqasid syariah. Dan mu'alaf masuk Islam selalunya dia macam pening tau. Saya masuk Islam, tiba-tiba orang panggil dia satu nama lah. Nama apa ya? Label Pak Wahab. Oh, Ali bid'ah. Oh, you gaduh. Dia baru masuk Islam, aku apa pun tak tahu. Tapi orang kata saya macam ni, macam ni. Apa ni? Faham tak? Apa tak mu'alaf? Kadang-kadang kita ni perbincangan secara ilmu, kita panggil akademik, perbincangan secara akademik, janganlah libatkan mu'alaf. Mu'alaf tak terlibat, dia tak tahu pun. Setuju tak? Tapi kita bincang. Bila kita bincang isu-isu sedemikian, bincang secara ilmiah, bukan bincang secara emosi. Pertama. Kedua, kita bincang tentang ilmu itu, kita bukan bincang orang itu. Sering kali kita tengok orang attack, bila dia mula cakap orang itu, dia bukan bagi hujah, maka orang itu tu tak ada ilmu. Tak percaya, you tanya saya soalan. Saya tak kata saya tahu jawab. Saya tahu sikit-sikit lah. Kalau saya tak tahu, saya tanya guru saya. Sebab guru saya ni, Sheikh Abdul Karim, dia pakar tafsir Quran di USIM. Dia daripada Ivory Coast. Tak, Ivory Coast, Afrika. Dan guru saya satu lagi dipanggil Syekh Nuruddin Lemo. Dia dunia sekarang salah satu orang yang paling pakar dalam bidang usul fiqh, kawaidah fikih dan maqasid syariah. Saya belajar dengan syekh-syekh dunia yang hebat. Tapi kita bincang secara ilmiah. Kita tak attack peribadi. Tapi saya sedih tengok social media. Anak-anak mu'alaf yang masuk Islam, dia pun peningu. So tanya saya, mana satu betul? Alamak, mula you cakap ini betul, nanti dia beritahu kawan dia, maka you punya guru tu dia kumpulan ini. Kalau cakap ini betul, lu punya guru dia kumpulan ini. Dalam agama Islam, saya galakkan kalau ada peluangnya, lain kali saya buat satu kelas untuk you, satu kelas malam macam ni, tapi dengan syarat tak boleh buat live. Tahu kenapa? Sebab perkara ini kena bincang secara tertutup. Saya bagi keterangan dalam masa yang pendek, kamu akan dapat lihat keluasan, kecantikan Islam. Tapi kalau kita tak belajar, kita hanya cakap-cakap, gua punya guru cakap, gua punya ulama cakap. Islam cakap macam tu ke? Islam berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah. Saya tak kata mesti mau dalil, berdasarkan hujah. Kalau ada sokongan dalil, lebih baik. Tapi poin di sini adalah kita kena protect mu'alaf lah. Kadang-kadang dua gajah besar gaduh, mu'alaf ni tak ada kena-mengena tau, tapi dia diri dekat situ. Jangan kacau.
Jangan kata kena pijak, kena tarik pun dia tak tahan. Betul? Okey. Sambung. Boleh cakap berapa lama lagi? Masalahnya, saya cakap sampai sekarang baru mukadimah. Sebab kita nak bincang cabaran mu'alaf. Okey, cabaran mu'alaf boleh pecah kepada 3 peringkat. Sebelum Islam, semasa Islam, selepas Islam. 3 peringkat. Biasanya, non-Muslim, bila mereka sudah dengar, belajar, tengok contoh orang Islam, ataupun mereka tengok video, ataupun mereka buat kajian, mereka sudah minat. Hati dah minat. Tetapi bagi mereka ni gangguan psikologi pada masa itu sangat kuat. Tahu tak gangguan psikologi? Hati dah minat. Gangguan psikologi. Kalau saya masuk, mak bapak boleh terima tak? Kalau saya masuk, majikan boleh terima tak? Kalau saya masuk, isteri saya, anak saya macam mana? Kalau saya masuk, ahli keluarga saya, kawan-kawan saya macam mana? Itu gangguan psikologi. Kedua, kalau saya masuk, sebelum Islam, saya 1 tahun maksimum 1 kali pergi tokong sembahyang sikit-sikit saja. Ini masuk Islam 1 hari 5 waktu. Darab 356 hari, 65 hari, pening tak dia? Lepas tu kena puasa lagi. Lepas tu kalau keluar duit lagi, bayar zakat lagi. Gangguan psikologi. Macam mana kita nak bantu dia? Sebab itulah khusus tu saya boleh bagi tahu macam mana. Tapi masa singkat tak dapat saya hujah semua itu. Gangguan psikologi. Kedua, sebelum masuk Islam, kadang-kadang dia tengok Islam cantik, tetapi tengok pergi luar saja, alamak, tengok orang Islam ni, nak bagi contoh, buang anak paling banyak siapa? Kita orang Islam. Jangan cakap bangsa ya. Saya termasuk saya. Betul? Kita orang Islam. Penghuni penjara paling banyak siapa? Islam. Penagih dadah paling banyak siapa? LGBT. Bosiang Bojan. Bolui. Tak ada duit. Pun kita juga kan? Dan sebagainya. Nampak tak? Kalaulah non-Muslim, hati dan minat bila tengok ayah, bukan Islam semua jahat, Islam baik-baik macam kamu semua hari-hari dalam masjid. Yang bukan Islam, dia tak datang masjid, dan masjid pun tak welcome dia pun, tak ajak dia datang. So orang yang baik, yang hebat macam kamu semua, dia tak nampak. Dia nampak yang kurang asam yang kat luar. Betul ke tak betul? Kita alim, warak, semua dekat tempat ibadah, tapi orang yang kurang asam kat luar. So, now, sebelum masuk Islam, saya terpaksa ringkaskan lah ya, tak boleh hujah panjang-panjang lagi. Saya bagi beberapa contoh. Ramai di kalangan non-Muslim, sambung ke? Bagi laluan azan dulu. Sambung, okey. Okey. Now, sebelum masuk Islam, okey, salah satu cabaran paling besar bagi masyarakat Cina dulu. Tahu kenapa? Orang Cina ni, dia minum perkara biasa. Makan itu, tahu tak itu? Tak tahu? Kerbau pendek Ada orang tak kasih saya cakap. Okey. Lepas tu, judi. Setahun sekali itu biasa. Bersekedudukan dengan girlfriend. Perkara biasa dalam masyarakat Cina. Tapi bila orang tu nak masuk Islam, dia tanya, boleh tak? Saya bersekedudukan dengan girlfriend. Saya minum juga, judi juga, babi juga. Betul? So boleh tak masuk? Boleh tak? Artinya boleh bersekedudukan berterusan kata boleh, lepas tu tak boleh. Mu'alaf rasa apa? Kena tipu
Poin di sini adalah bila orang yang ada tabiat lama nak masuk Islam, bagi saya, kalau dia tanya saya akan cakap dengan dia, tak apa sahabat, tabiat lama semua ini kita letak payah bincang dulu, simpan dulu. Kalau boleh simpan dalam peti sejuk. Kita belajar Islam dulu. Biar dia kenal Allah, kenal Nabi, sayang Allah, sayang Nabi. Bila ini dah masuk kat dirinya, kefahaman akidah dah masuk, dan mengenali Allah dan Rasul, dan sayang Allah dan Rasul, tak perlu you suruh dia berhenti. Dia sendiri akan jauhi perkara itu sedikit demi sedikit. Tapi kita sangat suka bincang hukum hakam dulu. Betul tak? Adakah itu caranya Islam? Ingat lagi tak Allah turun Quran? Mula-mula turun kat mana? Di Mekah. Berapa tahun Quran turun di Mekah? 13 tahun. Kemudian turun di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Okey, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, majoritinya berbentuk apa? Yang akidah ke fiqh? Yang akidah. Tapi kita suka bincang akidah ke fiqh? Akidah ni 13 tahun ni dia adalah tiang bangunan. Fiqh diturun di Madinah, itu adalah batu bata, ceiling, interior design. Pernah tengok tak orang bina bangunan tak ada tiang punya, dia terus naik batu bata, terus buat ceiling. Bila kita kata tak ada, tetapi itulah cara kita menyampaikan Islam. Naik dinding, ceiling, interior design, tiang tak fokus. Sepatutnya mula dengan tiang. 13 tahun Allah hanya cerita tentang akidah, hanya bina tiang. Hukum hakam ini Allah kemudiankan. Kalau kita lihat semasa di Mekah 13 tahun, para sahabat minum arak tak? Selepas masuk Islam, minum lagi tak? Ramai di kalangan mereka minum. Allah haramkan tak di Mekah 13 tahun ni? Allah tak kata, you dah syahadakan, haram. Ada? Tak ada. Nabi ada kata tak? Haram. Tak ada. 13 tahun arak tidak diharamkan. Bila diharamkan? Bila mereka berhijrah ke Madinah. Tahun ke-14 tak haramkan. Ke-15 tak haramkan. Ke-16 tak haramkan. Tahun ke-17 barulah Allah mengharamkan arak. Menurunkan ayat Quran surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 90. After 17 years. Hari ini orang baru masuk Islam, haram. Saya tak kata halal, hanya saya kata kemudian kan, sebab akidah belum ada lagi. Kamu sudah masuk segala hukum hakam. Tak percaya? Muslimah di situ. Bayangkan saya ada seorang Muslimah Cina masuk Islam. Sekarang ni saya serahkan kepada kamu, jaga dia. Tanya Muslimah kat otak dia, apa perkara pertama dalam otak mereka? Balut. Mereka punya pemikiran is tutup aurat, balut. Padahal bilakah Allah memfardukan tutup aurat ini, berhijab ini? Bila? Tahun ke berapa? Bukan di Mekah. 13 tahun Allah tak cerita. Bila? Tahun ke-19. Sudah dekat-dekat akhir wahyu. 19 years. Kita hari ini masuk Islam, balut. Saya gunakan bahasa saya lah, balut. Kita tak penting akidah, kita fokus kepada balut. Dan macam mana kita nak lahirkan mu'alaf yang berkualiti? Macam mana kita nak menarik anak-anak muda datang ke masjid? Sebab kita ni suka mula dengan hukum hakam. Anak, kadang-kadang kita ada Muslimah datang masjid. Mungkin sebelum ini dia jauh daripada Islam, sekarang dia nak berjinak-jinak. Tapi pakai tudung tak betul. Kita punya kerja terus tegur. Betul? Rambut panjang sikit, pakai winter cap, tegur. Kita tak dapat lihat sudut yang mereka ni dah buka hati untuk datang dah. Nak belajar. Tempat sini belajar. Kalau sudah pandai, tak payah datang sini. Dia sepatutnya datang nak belajar. Kita sepatutnya welcome dia. Kita sepatutnya, tahu tak welcome? Dan kita didik dia. Pelan-pelan dekati dia. Pelan-pelan. Lain kali kita buat ceramah, kita tanamlah soalan. Dan biarlah ustazah tu cakap pelan-pelan. Buat mengikut keimanan kita. Pelan-pelan belajar dulu.
Kalau you dah faham ini, pelan-pelan you buat sikit, tambah sikit, tambah sikit. Itu cara Islam. Islam bukan agama transformer. Tahu tak transformer? Masuk saja, zup. Pakai hijab, tudung labu, ninja. Betul. Sekarang kena pakai mask mah. Nampak tak? Tabiat lama satu isu. Ada banyak perbincangan tapi tak ada masa. Yang cabaran paling berat bagi orang sebelum masuk Islam adalah macam mana nak bagi tahu mak bapak. Saya terpaksa hujat ini last, tak sempat nak hujat yang lain sebab perlukan masa yang sangat panjang. Cabaran yang paling besar adalah macam mana nak bagi tahu mak bapak. Sebab ada setengah-setengah mak bapak bila tahu halau, tahu putus hubungan, tahu ugut bunuh diri, tahu tak bayar university fees, tak kasih pocket money, tahu tak bagi harta dan sebagainya. You ingat sebagai seorang mu'alaf ini dalam masuk Islam ini, okay, senang tak dia nak menghadapi perkara itu? Kalau iman dia tak kuat, kalau tiang dia tak kuat, dia boleh tak menghadapi perkara itu? Faham tak saya cakap apa? Sebab itulah mula dengan tiang dulu. Kalau ada peluang minta saya cakap tajuk tentang akidah, okay, saya tunjukkan satu jenis cara menerangkan akidah yang akan buka minda kamu. Dan kalau boleh, saya rasa tak lama lagi satu dunia akan gunakan teknik metodologi yang saya reka tu. Dan yang begitu mudah nak faham akidah. Tak perlu gaduh-gaduh. Nah, orang yang masuk Islam, kita ada orang yang masuk Islam, kalau bawah umur boleh masuk. 15 tahun boleh masuk. Oh, kena akhir balik dulu. Oh, kena ikut undang-undang 18 tahun. Oh, itu macam. Sebenarnya orang yang bawa umur pun boleh masuk Islam. Kita hanya syahadah dengan dia saja. Untuk dia dengan Allah selesai dulu. Hanya tak boleh daftar. Boleh masuk. Setuju tak? So, penting. Ramai orang yang bila masuk Islam, bila dia bawa umur atau belajar di IPTA, IPTS, kita tahu tak macam mana nak kendalikan mereka dan macam mana nak didik bimbing mereka. Sangat sensitif. Sebab apa? Pengislaman mereka ni perlu dirahsiakan. Perlu dirahsiakan daripada siapa? Keluarga. Siapa lagi? Kawan-kawan. Yang paling penting, kena rahsia daripada orang Islam. Sebab kita orang Islam ini, kita banyak kamera. Dia dah masuk Islam, tak tutup aurat. Dia masuk Islam, tak pergi solat. Kita hanya tahu hukum. Kita tak tahu keadaan dia. Tak peduli nak bantu dia, tetapi suka bercakap. Betul? Saya suka tengok P. Ramlee punya wayang. Dia suka gunakan ayat itu. Kecil-kecil. Saya tak tahu apa-apa. Saya hanya kata kecil-kecil je. Yang tambah tu you sendiri. Jangan salahkan aku. Dirakam lagi. Tak, point di sini adalah orang yang baru masuk Islam, pertama, rahsiakan pengislaman. Dan bila kita didik dia, kita ajar dia, okay? Kita didik, kita ajar dia, kita kena buat secara rahsia. Perlahan-lahan. Kenapa? Sebab bawah umur masih lagi bawah penjagaan mak bapak. Mak bapak boleh bawa dia balik. Walaupun you daftar, dia boleh bawa ke mahkamah, boleh buang itu daftar. Daftar tu tak kira. Dia bawah umur. Betul tak? Kalau dia belajar IPTA, IPTS, kita pula bagi tahu orang. Ramai orang kan bila bawa orang masuk Islam suka ambil gambar. Oi, you ambil gambar, you share kat social media, keluarga dia tahu macam mana, kawan dia dapat tahu macam mana, company dia tahu macam mana. You tak jaga keselamatan orang yang masuk Islam, you jaga populariti kita. That is very, very selfish. It's not fair kalau kita buat perkara, buat dakwah begitu. Bagi saya, orang yang masuk Islam semua, bukan kita yang Islam bagi hidayah, Allah yang bagi hidayah. Kita hanya uruskan saja, menyampaikan. Kita tak ada apa-apa pun. Yang beri hidayah Allah. Tak perlulah terlalu rasa bangga, sangat hebat dan sebagainya. It's nothing. It's nothing.
Sebab tu orang tanya saya, Brother Lim, wah kamu dah dakwah 25 nak masuk 26 ni tahun ni. Berapa you bawa masuk Islam? Kawan-kawan saya semua 4-5 ribu. Kamu berapa? Tak ada. Memang tak ada. Sebab yang bagi hidayah semuanya Allah. Saya tak ada kena-mengena. Saya hanya uruskan saja. Saya tak berhak untuk tuntut saya yang bawa dia masuk Islam, saya yang bagi hidayah. Tak adalah. So bagi saya itu tak penting. Jaga keselamatan mu'alaf tu amat penting. Okay. So bagi saya terpaksa ringkaskan lagi, rahsiakan pengislaman itu satu. Tapi nak rahsia sampai bila? Bila dia dah habis pengajian di universiti, sudah bekerja, sudah ada income, sudah ada tempat tinggal, ada kenderaan, sudah bantu keluarga tiap-tiap bulan, masa tu boleh beritahu. Sebab mak bapak tak boleh ugut lagi. Kalau you masuk Islam, saya tak bayar university fees, tak perlu, saya dah habis belajar. Betul? Saya tak kasih you balik rumah, tak perlu, saya ada rumah. You senang datang rumah saya. Apa lagi? Saya tak kasih you pocket money, tak perlu, saya yang kena bagi you pocket money tiap-tiap bulan. Poin di sini, bila dia sudah independent, dia sudah mempunyai kejaya, mempunyai income, mempunyai tempat tinggal dan sebagainya, kerja dia untuk jaga mak bapak ahli keluarganya. Tapi bila masa yang paling sesuai, masa yang paling sesuai bila nak kahwin. Saya masih ingat lagi dulu masa saya nak kahwin ni. Saya masuk Islam saya beritahu, tak beritahu. Tapi bila time nak kahwin baru beritahu. Saya balik rumah, saya pun tunjuklah gembira kan. Bila kita nak kahwin, gembira tak? Mesti gembira kan. So saya pun nyanyi lagu lah. Lupa lagu tu. How deep is your love ke? So saya pun nyanyi lagu. Kakak saya tengok, lain macam aja. Kita nampak saja pandang saya lah. Saya cakap, biasa satu macam. Apa cerita? Saya kata, saya nak kahwin. Kakak saya cakap, okey lah, tahniah lah kan. Boleh saya tengok gambar girlfriend you? Saya pun tunjuk lah. Dia pandang, dia terkejut tu. Lu gila kah? Dia start dengan perkataan, lu gila kah? Kau cakap, kau bukan gila, kau cinta. Bukan gila. You tahu lah, you kahwin dia, perempuan Melayu, you kena masuk Islam. Cakap, apa boleh buat bila cinta itu sudah melekat? Macam itulah kita menyampaikan dengan cara relax-relax, gurau-gurau, mesej sampai, mereka tak ambil hati, pelan-pelan. Memanglah, mula-mula, dia ni biasa je. Kalau masuk Islam, dapat tentangan, memang perkara biasa. Tetapi kita boleh bantu dia ringankan tentangan itu, kurangkan tentangan itu. Dan kita kena protect dia. Sebab ada setengah-setengah tak boleh take it, dia keluar Islam. Kesilapan kita tak tahu nak didik bimbing. Kita ingat, cincai lah, hantam saja. Tolong sikit. Kalau kamu bukan doktor, jangan operate manusia. Faham tak? Kalau kamu bukan doktor, tolong jangan bagi ubat. Jangan jadi pandai. You punya masalah kah? You makan antibiotik 5 biji 5 kali sehari. Tengok orang tu pergi tak? Faham ke ni? So if you're not familiar with that field, if you're not expert in that field, you better go for courses first before you handle all these cases. Otherwise, you are not helping the religion, you are giving more problem to the religion. Okey, saya rasa agak lewat lah. Saya tak nak panjangkan. Saya boleh cakap sampai bila-bila. Tapi masih lagi musim COVID ini, masih lagi ada SOP. Saya minta semua ikut SOP. Dan sebelum saya akhiri, saya buka boleh tak 1-2 soalan sekiranya ada? Sahabat tanya, kalau dia tak bagi tahu keluarga dia Islam, dia dah kahwin, betul? Tapi tiba-tiba dia mati. Okey. Yang pertama, dia bila nak kahwin di Malaysia, dia wajib berdaftar di Jabatan Agama. Satu. Yang kedua, syarat untuk nikah adalah dia perlu tukar kedudukan agama dia di JPN. Maka
Jabatan Agama dah ada rekod di Islam, JPN rekod di Islam. Kalau dia mati, mesti mau buat polis report kan? Polis akan cek dia ni agama apa. Kalau dapat tahu JPN kan dah tukar, maka dia Islam. Okey, maka tubuh dia akan diserahkan kepada masjid atau jabatan agama untuk menguruskan pengebumian tu. Boleh faham? Tapi masalah kita hari ini di Malaysia, panjang ni nak hujah. Masalah di Malaysia hari ini, ramai yang masuk Islam yang tak tukar status di JPN. Maka dia dua alam. Tak boleh makan. Di jabatan agama, dia Islam. Di rekod Malaysia, dia agama lama. Ini saya tak boleh cakap sebab ada live. Belakang tu tak boleh cakap. Nanti lu tanya saya bagi tahu. Sebab tak boleh. So point di sini, mungkin sahabat risau adalah kalau dia mati, kita tak mengebumikan dia cari Islam. Betul? Sekiranya dalam Islam, kita buat apa yang kita boleh lah. Zaman Nabi Muhammad SAW berlaku tak? Ingat lagi tak? Raja Najasyi. Ingat lagi tak? Najasyi ingat lagi tak? Dia Islam tak masa dia mati? Malaikat beritahu Nabi kan? Nabi ada kata tak? Hantar tentera pergi ambil mayat dia. Kita kebumikan dia cara Islam. Ada? Nabi buat apa? Nabi buat solat gaib dalam masjid. Maksud saya, kalau kita boleh buat, tidak menyebabkan pecah belah, peperangan dan sebagainya, kita buat apa yang boleh. Tapi kalau tak boleh pula, kita buat ikut cara begini. Boleh faham ke? So, tapi ada lain tu tak boleh cakap. Sensitif. Ada soalan terakhir sebelum kita akhiri perkongsian malam ni? Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita bersurai. Bukan, solat Isyak. Okey, 5. Wah, dia boleh tahan lah. Belum start lagi ni soal angkat tangan. Silakan. Apa tu IDT? Okey, sahabat tanya NGO saya, IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah. Okey, ini satu NGO yang memang fokus melahirkan pendakwah non-Muslim. Fokus untuk bimbing mu'alaf hingga jadi ejen, jadi duta Islam untuk menyampaikan Islam kepada golongan bukan Islam. Ini produk yang utama. Dan sahabat tanya berapa cawangan. Kami HQ di Kuala Lumpur, Wangsa Maju. Kami ada cawangan di Kuantan, paling dekat kepada sini. Kami juga ada cawangan di Pulau Pinang dan di Melaka. Dan baru-baru ini, minggu lalu, kami dah dapat satu tempat. Kami akan buat satu cawangan di Kota Kinabalu. Tapi saya rasa akan berhenti buka cawangan dah. Saya tak larat lagi nak bergerak begitu banyak tempat. Kalau tidak, saya akan mati berdiri. Dan kami ada ramai pegawai, dan juga kami ada pegawai di Philippines, kami ada pegawai di Indonesia, di Laos, dan sekarang ni kami fokus kepada 10 negara Southeast Asia untuk melahirkan pendakwah. Dan IDT dalam insya-Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kami dalam proses beli satu bangunan khas untuk mengeluarkan missionary academy. Jadikan missionary academy. Berarti satu akademi yang melahirkan pendakwa-pendakwa daripada Malaysia. Di Malaysia kita actually khusus tu dalam bahasa English. Tetapi kita akan adjust khas untuk Malaysia punya orang belajar dalam bahasa Malaysia kalau mereka nak. Tapi kalau tidak, semua belajar dalam bahasa English. So di Southeast Asia, mereka akan hantar. Kami akan latih. Latih ni dia boleh faham semua subjek secara umumnya tentang Islam. Segala-gala seorang imam tahu buat apa, dia tahu. Okey, dan kita ajar mereka cara dakwah, cara perbandingan agama. Habis belajar di sini, kami akan hantar dia balik ke negaranya, dan kami akan cari orang sponsor, bayar gaji sepenuhnya kepada dia, dan dia balik negaranya, tak perlu kerja je menyampaikan dakwah. So kami akan lahirkan ramai pendakwah dengan cara begini. Islam dapat sebarkan luas. Okey?
Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, bagi sesiapa yang ingin nak terlibat bersama dengan IDT, kalau boleh minta saya nanti, saya bagi tahu setiap bulan kita punya report. Kamu boleh tahu berapa banyak yang kami sampaikan, berapa ramai yang berapa kursus yang kami buat dengan mualaf, berapa latihan dakwah yang kami buat, berapa ramai yang pengislaman, apa-apa semua itulah. Kamu boleh lihat tiap-tiap bulan ada report. Okey, dan saya galakkan muslimin muslimat, kalau ada rezeki, jom. Pegawai saya di luar nanti, kami ada satu projek, perlukan siapa-siapa yang ingin terlibat, ada saham dalam kerja-kerja yang kami lakukan, sampaikan kepada non-Muslim, satu sumbang.dakwah.my. Kalau boleh tekan perkataan sumbang.dakwah.my. Okey, dan kamu boleh sumbang RM30 sebulan, RM50 sebulan, dia akan auto debit. Gunakan kredit card atau debit card, daftar sekali, tiap-tiap bulan dia akan auto debit RM30, RM30 dan sebagainya. Dan bila kamu tengok tiap-tiap bulan punya report, itulah pahala yang kamu akan dapat semuanya. So saya galakkan kalau muslimin muslimat yang minat bersama dengan IDT, atau lain kali anjur lah. Boleh tak anjur khusus kita buat latihan? Minat ke? Bapak saya kata kalau orang tak jawab maksudnya taklah. Bagi saya nak ajar sesuatu, saya akan share sesuatu yang kamu tak biasa dengar. Memang lain daripada biasa kamu belajar, dan memang enjoy punya belajar. Bukan ajar sesuatu yang penat lah, yang letih. Tak. Kamu akan enjoy punya. Okay. So, dan kami ada tabung juga di luar, khas untuk bimbingan mualaf dan dakwah non-Muslim. So siapa-siapa yang nak bayar zakat ke, nak infak ke, silakan. Okay. Ya. So itulah IDT. Alright. Dan kalau ada kawan non-Muslim, kalau ada kawan non-Muslim, kalau ada kawan mualaf Cina, dia tahu cakap Cina, dia tak pandai cakap bahasa Melayu, ajak dia hubungi kami. Saya masuk dalam grup saya ni, saya mengajar dalam beberapa bahasa. So kami IDT ni ada ajar Islam dalam bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tagalog. So kalau ada, hantar. So dia join group, dan setiap kali saya buat kelas adalah free untuk mereka semua. Boleh? Okay, soalan last. Oh, selepas cabaran, selepas masuk Islam. Okey, saya boleh bagi contoh. Tapi masalahnya makan masa. Okey, saya bagi laju punya. Selepas masuk Islam, apa cabaran mereka hadapi? Okey, yang pertama. Yang pertama, mereka ni semua orang akan pandang dia dah masuk Islam. Kalau dia punya watak buat tak betul, orang terus tuduh. Orang tak pergi bantu, pergi didik, pergi bimbing. Itu pertama. Yang kedua, macam selepas saya masuk Islam, ustaz bagi tahu saya semua makanan Cina haram. Saya terpaksa makan makanan Melayu. Walaupun saya memang tak biasa, saya tak makan pedas. Lepas masuk Islam terpaksa makan pedas. Hari-hari makan pedas. You tahu tak berapa bulan tak saya cherry berry? Satu. Lepas tu habis syahadah, ustaz kata, Lim, kita kena potong. Jangan buat macam ni, takut. Saya tanya ustaz, sakit tak? Ustaz kata tak ada sakit, macam semut gigi. Otak dia. Ada potong tak sakit mana? Tak, jangan tipulah mualaf bukan bodoh. Bagi saya cabaran nak nikah sangat susah. Sebab mualaf ni tak tahu. Masa saya nikah, saya dipaksa pakai songkok. Itu gaduh lama dengan ustaz tu. Lepas tu bila nak nikah suruh saya baca khutbah. Saya tak pernah belajar Jawi tau. Saya tak belajar. Sebab saya masuk Islam, saya baca bahasa Quran. Saya tak belajar Jawi. So saya tak tahu nak baca Jawi khutbah. Dia bagi khutbah suruh saya baca sebelum nikah. Boleh tahan. Kenapa kita begitu menyusahkan? Lepas tu nak nikah tu kena, bila nak lafaz tu, you kena sekali lafaz tau. You baca ayat itu panjang. Susah. So macam-macam cabaran. Yang paling teruk sekali adalah ramai mualaf yang orang yang didik dia yang tidak mempunyai ilmu didikan mualaf. Bukan mereka tak baik, mereka baik, mereka cuma nak bantu, tetapi mereka menyusahkan.
Okey, kalau datang grup saya ajar mualaf ni, ayo saya dah masuk 20 tahun. Kenapa hari ni baru saya jumpa Brother Lim? Sebelum ni mereka cakap saya macam ni. Tapi Brother Lim cakap macam ni. Dan saya bagi bukti. Saya tak kata dia salah. Saya hanya bagi keterangan. Supaya dia faham. Supaya permudahkan. Jangan susah-susahkan. Beri berita baik. Jangan menakut-nakutkan. Kalau isu khilaf, isu zanni, orang sini faham tak bahasa Arab? Kalau saya gunakan qat'i subut, boleh faham? Tak apa. Kalau perkara yang ada keluasan, ada beberapa pandangan, relax lah, tak perlu gaduh. Dia memang contoh. Okey. Puasa 6 tau, puasa 6. Dalam bulan Syawal. Kalau kamu buat 6 hari, dapat ganjaran setahun. Pandai. Tapi tahu tak, hadis ini dalam Sahih Muslim, sebabkan dia zanni, dia boleh diinterpretkan dua cara. Dia boleh ada dua maksud. Satu, dalam bulan Syawal. Satu lagi, dari bulan Syawal sampai bulan Ramadan yang akan datang. Mazhab Syafi'i kita ikut dalam bulan Syawal. Mazhab Maliki, mereka buat di luar bulan Syawal sebab makro. Kalau mereka buat puasa 6 dalam bulan Syawal, is makro. Dan bagi mazhab Maliki, mereka punya kekuatan adalah mereka akan lihat amal ahli Madinah. So dia akan tengok ulama-ulama zaman Imam Malik di Madinah, ulama-ulama semua ni, adakah puasa 6 ni buat dalam bulan Syawal suatu kebiasaan? Dan bila dilihat bukan suatu kebiasaan, maka mereka pilih pandangan kedua di luar bulan Syawal. Maka bila ada keluasan sedemikian, ada khilaf, calm down, relax, chill, minum air sejuk. You pilih, kalau kamu pilih dalam bulan Syawal, boleh, teruskan. Kalau mazhab lain pilih di luar bulan Syawal, teruskan. Kita pilih ini, hormat ini. Pilih sini, hormat ini. Itulah caranya. Kita semua, ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki, kita boleh bersatu walaupun kita mempunyai perbezaan pandangan. Tak perlu gaduh-gaduh. Sorry brother, tak ada masa mau cakap lah. Saya boleh cakap sampai pukul berapa pun boleh. You boleh tahan lah. Okey, sebelum saya berhenti, siapa-siapa yang minat nak baca tulisan saya, boleh tengok di luar selepas inilah. Saya tak nak bincang banyak, tapi buku yang sangat sesuai untuk kamu semua untuk baca. Dan saya dengan sahabat saya, kami datang dari Kuala Lumpur, musafir. Orang sini faham tak? Musafir. Tadi selepas maghrib, saya dah solat isyak dah. Buat jamak qasar, jamak takdim. Boleh faham ke? Nanti you solat isyak, saya duduk di belakang atau di luar. Okey? Boleh faham ke? Kalau tak faham, saya solat sekali lagi. Sebab saya tak nak nanti orang kata penceramah cakap kuat, solat tak ada. Boleh kan? Ustaz tolong beritahu kalau sesiapa yang tak faham, tolong beritahu. Sebab tak nak ada fitnah. Nanti orang kata, oh, jadi penceramah kita tak solat. Boleh ya? Okey, itu saja. Segala yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, yang salah datang daripada diri saya sendiri. Kekurangan saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.